Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, tular di media sosial terutama TikTok, YouTube dan Facebook bercakap tentang beras dan beras. Dari kemarin sehingga hari ini tular pelbagai fitnah, pelbagai cerita tak benar, pelbagai fakta yang tak benar yang disebarkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Mereka kata pelbagai perkara tentang isu kenaikan harga beras, bekalan beras kononnya naik dan juga kononnya tak cukup. Itu semua sebenarnya adalah sebahagiannya fitnah, tak benar separuh dan mungkin ada benar yang separuh. Tapi saya akan sampaikan kepada Anda apa sebenarnya yang berlaku tentang cerita beras ini. Tapi janji dulu, sebarkan pendedahan ini, pencerahan ini kepada rakan Anda dalam grup WhatsApp Anda, dalam grup TikTok dan sebagainya, supaya mereka tidak lagi termakan hasutan, termakan fitnah, dan lebih penting lagi melakukan dosa percuma, yaitu fitnah. Saudara, dipetik daripada Harapan Daily, cerita beras sebenarnya begini. Orang kita beli beras, tengok jenama saja, tak cek pun itu beras import ke tempatan. Tiba-tiba brand yang selalu beli itu naik harga sebab mereka beli beras import. Itu yang keliru. Contohnya, dulu harga RM30, sekarang sudah RM40. Harga beras import ini kerajaan tak kawal, ikut harga pasaran. Yang kerajaan kawal hanya harga beras tempatan, yaitu RM2.60 sekilogram. Ada persepsi beras tempatan ini cepat basilah atau macam-macam lah. Yang itu saya pun tak pasti. Saya beli beras pun tak tahu pun itu beras import atau beras tempatan. Bagaimana dengan Anda? Beli saja asalkan beras, dan lebih penting lagi asalkan wangi, asalkan sedap dan mengenyangkan. Sebab bukan hari-hari kita beli beras, betul tidak? Bukan hari-hari juga Anda masak di rumah. Itu pun orang rumah guide. Sampai kedai apa yang ada, sauk saja. Perempuan tahulah detail-detail nih. Orang lelaki tak store sangat dengan memori. Sekarang barulah kita tahu kod warna pada kampit itu, yaitu ungu daripada tempatan, biru beras import, merah beras wangi, dan oranye adalah beras istimewa. Bila harga beras import naik mendadak, orang kita beralih ke beras tempatan. Itu yang ada tempat stok habis cepat sebab kejutan. Satu dunia pun kalut. Keterjaminan makanan ini dah jadi isu dunia. Sebab perubahan cuaca ini mengganggu negara pengeluar beras, ganggu rantaian bekalan makanan. Banyak negara yang kini jadi gelabah. Stok dalam negara sendiri pun mula menjadi keutamaan. Itu yang India sekat ekspor beras mulai Julai lepas. Harga beras putih dunia ini pun mencanak, naik ikut harga dunia. Anda bayangkanlah dalam tempoh setahun ini saja, harga import Thailand naik 400 US dollar ke 650 US dollar, 22 hingga 23 Ogos itu dah 62%. Bernas yang tukang import ini mana boleh nak tahan. Kalau harga lama kekal, sebulan rugi RM80 juta. Sudah 6 tahun bertahan harga lama. Bernas kena terus survive sebab mereka satu-satunya entiti yang jaga stok penimbal beras negara supaya sentiasa cukup. Sekarang, usaha kerajaan minta pengilang beras tempatan bagi 20% padi mereka kepada Bernas. Sebelum ini, mereka jual terus. Bila jurang harga besar 26 dan 40 itu ada yang buat silap mata. Masa ni kerajaan buat penguasaan lah. Jangan ada yang tukar kampit beras tempatan jadi import.
Jangan ada yang sorok beras tempatan sebab jangka kerajaan akan naikkan harga, rapatkan jurang harga itu. Jangan ada yang seludup keluar beras tempatan sebab kita paling murah, RM RM2.60 berbanding negara lain. Sekilogram beras di Thailand ialah RM RM3.40, Filipina RM3.70, Vietnam RM3.50, Indonesia RM3.90, Laos RM5.50, Kamboja RM4.50, Brunei RM6 dan Singapura RM4.50. Harap kerajaan perpaduan kuat untuk memastikan stok beras kita ini tidak terganggu. Faktor dunia ini di luar kawalan kita. Masa ini jugalah teringatkan Allahyarham Salahuddin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Bekalan beras diberitakan akan pulih dalam tempo sebulan. Itu janji dan itu jaminan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Muhammad Sabu, Menteri Pertahanan Menteri Pertanian Keterjaminan Makanan. Pengeluaran beras putih tempatan di seluruh negara diyakini dapat dipulihkan dalam tempo sebulan menerusi program khas beras putih tempatan, kata Mat Sabu lagi. Beliau berkata, menerusi program itu, kementerian telah mengambil beberapa langkah intervensi termasuk meminta pengilang meningkatkan 20% bekalan beras putih tempatan di pasaran bagi penyelesaian jangka pendek. Menurutnya, beberapa sesi libat urus dengan pemegang taruh dalam industri padi dan beras negara juga akan diadakan 7 September ini bagi membincangkan mengenai kaedah dan mekanisme untuk memulihkan pengeluaran beras. Menerusi sesi libat urus itu, KPKM akan menerangkan kaedah dan mekanisme berkaitan bekalan beras tempatan negara meliputi penyelesaian bagi jangka masa sederhana dan panjang, lapor bernama. Beliau berkata, inisiatif yang dilaksanakan kementerian sebelum ini seperti projek Smart Sawah berskala besar, Smart SBB Mini Skinchan, dijangka akan dapat membantu memulihkan pengeluaran beras tempatan. Muhammad Sabu berkata, ini adalah kerana projek Smart SBB tersebut mampu mengeluarkan hasil yang memberangsangkan, iaitu sebanyak 11 metrik tan padi beras bagi 1 hektar sawah. Pada masa ini jelasnya, bekalan beras putih tempatan mencukupi dengan kawalan harga kekal RM2.60 sekilogram sejak 2008. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu kali ini Anwar Nafi terlibat dalam keputusan menggugurkan kes Zahid. Ada yang menuduh keputusan untuk membebaskan Zahid tanpa membebaskan beliau sepenuhnya ialah disebabkan oleh campur tangan Anwar Ibrahim. Namun demikian, sebenarnya Anwar Ibrahim tidak ada apa-apa penglibatan di dalam kes tersebut. Menurut Anwar Ibrahim, dia tidak campur tangan berhubung keputusan mahkamah itu untuk melepas tanpa membebaskan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi daripada semua 47 pertuduhan yang dihadapinya. Seperti yang dinyatakan oleh Saifuddin Nasiruddin Ismail, beliau berkata bahawa pembebasan Zahid Hamidi adalah sama seperti pembebasan Muhyiddin Yassin. Kata beliau, kenapa jika Muhyiddin Yassin dilepaskan oleh mahkamah dapat diterima oleh para walaun ataupun penyokong Perikatan Nasional. Saifuddin mempersoalkan, kenapa kalau Muhyiddin dibebaskan daripada pertuduhan yang dia hadapi, penyokong Perikatan Nasional gembira pula dan tidak berkata apa-apa tentang mahkamah atau campur tangan Anwar Ibrahim. Tetapi ketika Zahid Hamidi mendapat pembebasan, mereka mempersoalkan mengapa pula Zahid Hamidi dilepaskan. Padahal, kata Saifuddin,
itu adalah sama seperti Muhyiddin Yassin tanpa campur tangan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim campur tangan, pastilah Muhyiddin Yassin juga sukar untuk dilepaskan, kata netizen. Tapi oleh kerana tindakan Anwar Ibrahim tidak mahu mencampuri apa-apa urusan mahkamah dan juga peguam negara, maka itu sebabnya Muhyiddin Yassin pun terlepas, Zahid Hamidi pun terlepas. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri berkata peguam negara mempunyai kuasa sepenuhnya dalam mengendalikan kes tersebut. Kata beliau, Jaksa Agung Peguam Negara ada wewenang atau kuasa sepenuhnya dan diberikan alasan-alasan. Saya berikan wewenang kepada Jaksa Agung kerana dia bicara tentang 200 halaman permohonan baharu oleh Ahmad Zahid Hamidi. Ini keputusan Jaksa Agung, jadi saya tidak campur tangan, kata Anwar Ibrahim ketika ditanya media tempatan mengenai isu tersebut selepas program Temu Anwar di Jakarta semalam. Ketika ditanya sama ada keputusan tersebut akan memberi persepsi tidak baik terhadap kerajaan, Anwar berkata ia tidak menjejaskan kredibiliti kerajaan dan menegaskan beliau tetap dengan pendiriannya untuk keras membenteras rasuah. Untuk maklumat anda semua, saudara-saudara sekalian, bagi meyakinkan anda, sejak belakangan ini, kita amat gembira apabila begitu banyak tangkapan demi tangkapan, pendedahan demi pendedahan, penahanan demi penahanan terhadap orang-orang yang selama ini kita tak jangka langsung akan ditangkap, ditahan kerana melakukan rasuah, salah guna kuasa. Kalau selama ini kita jarang sekali mendengar jerung-jerung besar, apalagi ikan-ikan paus besar yang suka makan rasuah. Akhirnya sejak belakangan ini, lihat saja di dada-dada media massa kita dapat melihat begitu banyak tangkapan dilakukan oleh SPRM maupun PDRM. Ini menunjukkan bukti bahawa Anwar Ibrahim benar-benar menentang dan berperang dengan rasuah. Semalam, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan untuk melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid Hamidi daripada semua 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan dana Yayasan Akal Budi. Hakim Collins Lawrence Sokera membuat keputusan itu selepas mendengar 11 alasan yang diberikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mukhtar untuk menghentikan prosiding kes berkenaan. Ahmad Zahid sebelum ini telah menghantar surat representasi setebal 200 muka surat kepada Pejabat Peguam Negara AGC sebagai asas pertimbangan supaya pertuduhan terhadapnya digugurkan. Surat representasi pertama dikemukakan pada Januari lepas, manakala yang terbaru lengkap dengan fakta dan bukti baharu dihantar kepada AGC pada Februari. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu keputusan yang diumumkan oleh PDRM yang pastinya akan membuatkan tim perikanan nasional dalam PRN di Johor yang melibatkan Parlimen Pulai dan juga Simpang Jeram akhirnya akan menemui jalan yang lebih semakin sukar. Hari ini diumumkan oleh PDRM bahawa Muhyiddin akhirnya akan disiasat pada 11 September ini berkaitan dengan isu tentang fatwa haram yang dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin. Dalam pengeluaran fatwa haram tersebut, banyak pihak telah pun memberikan tampil komen yang turut mengecam hebat adalah netizen. Mahkamah netizen menjatuhkan pelbagai hukuman, pelbagai kecaman terhadap tindakan Muhyiddin Yassin memaparkan atau menyatakan fatwa haram kalau undi Pakatan Harapan BN. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, apa pendapat anda tentang fatwa haram yang dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin? Ada pendapat yang mengatakan bahawa tindakan itu ialah tindakan paling terdesak yang pernah dilakukan oleh Muhyiddin Yassin untuk mahu menang di Parlimen Pulai dan juga Simpang Jeram. Adakah anda setuju dengan pendapat daripada netizen yang mengatakan bahawa itulah tindakan paling terdesak daripada Muhyiddin Yassin?
Sebelum kita teruskan isu kali ini, dibacakan sekali lagi, dipetik daripada Harapan Daily, PDRM beri keputusan bahawa Muhyiddin akan disiasat pada 11 September. Polis Diraja Malaysia mengesahkan bahawa pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin akan disiasat pada 11 September ekoran dari ucapan fatwa haram yang diucapkannya. Temu janji untuk rakaman percakapan di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah terhadap pengerusi Perikatan Nasional PN tersebut ditetapkan pada 11 September 2023. Di pejabat beliau di bangunan MIDA KL Sentral oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas D5 Jabatan Siasatan Jenayah, kata pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain dalam satu kenyataan. Muhyiddin menyifatkan tindakan mengundi calon Pakatan Harapan di dalam pilihan raya kecil Pulai sebagai haram pada 2 September yang lepas. Setakat ini, 2 laporan polis telah pun diterima berkenaan perkara tersebut. Saudara-saudara sekalian, di samping itu, rentetan daripada berita ini, Mat Sabu seru jangan undi PAS, tolak pemimpin ekstrim. Jadi, cara untuk sebenarnya bagi mengelak daripada mengundi calon lawan ialah tidaklah perlu mengeluarkan fatwa haram, kata netizen. Cukup dengan menggunakan isu-isu tentang kemajuan negara, tentang bagaimana membangunkan negara. Dan selain itu, mereka kata cukuplah meniru dengan cara seperti Mat Sabu punya kenyataan, iaitu jangan undi PAS, tolak pemimpin ekstrim. Jadi tidak melibatkan agama, tidak melibatkan isu bangsa dan raja-raja Melayu. Jadi sebab itulah, maka ada satu laporan dalam Harapan Daily baru-baru ini mengatakan bahawa bangsa Johor sebenarnya menolak politik Perikatan Nasional yang ekstrim. Pengerusi amanah Datuk Seri Muhammad Sabu menyeru rakyat menolak sikap ekstrim yang dibawa oleh Parti PAS sekaligus menolak gelombang hijau dari merentasi sempadan Johor. Berbaki 2 hari sebelum hari pengundian, Muhammad Sabu berkata pengundi di Parlimen Pulai dan Simpang Jeram perlu bijak memilih dan jangan sesekali membiarkan sikap pelampau mula merebak ke Johor. Sikap ekstrim yang dibawa oleh pemimpin PAS ketika ini harus ditolak oleh semua rakyat. Politik adalah wadah untuk kita semua bersama-sama mengejar melakukan fastabikul khairat, berlumba-lumba melakukan kebaikan atau kebajikan, kata Mat Sabu lagi. Dalam perkembangan sama, Muhammad Sabu berkata kerjasama antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN akan bertahan lama selepas menunjukkan perkembangan yang baik. Ahli Parlimen Kota Raja itu berkata Pakatan Harapan BN tidak pernah bercinta, namun secara tiba-tiba dijodohkan oleh Raja-Raja Melayu selepas PRU 15 untuk membentuk kerajaan. Tetapi bila sudah bertemu dan bermesra, 1 tahun selesai. Itulah berkat kalau kahwin orang tua kira atur, kata beliau lagi. InsyaAllah perpaduan PHBN kita ini akan kekal, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Apa pendapat anda tentang isu kali ini? Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.